di langit dan di bumi, bahkan apa yang ada di antara kedua-duanya. Dialah Allah yang menguasai arasy yang agung. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliqul makhluk, yang menjadikan segala makhluk. Ya Allah, kami bersaksi, telah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa. Tiada satu pun yang berhak dipersekutukan denganmu, wahai Allah. Dan kami bersaksi, telah bersaksi bahawa kekasihmu, buah hati kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Rasul. Ya Allah, selawat dan salam kami ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada ahli keluarganya yang suci, para sahabat yang terpilih, yang mereka redha ke atas Engkau, dan mereka para sahabat telah redha ke atasmu, wahai Allah. Golongan tabi'in, siapa lagi golongan atba' tabi'in, para wali-wali Allah, mereka yang lebih dekat dengan Allah, muqarrabin, golongan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, seterusnya tuan yang berada dalam masjid ini, sehinggalah manusia yang terakhir, mukmin yang terakhir, muslim yang terakhir maupun muslimah sebelum berlakunya hari kiamat. Alhamdulillah, semuanya tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bertemu dan berhimpun di majlis yang besar, majlis yang besar maknanya pada konteks perspektif Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang persoalan ini. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat dengan memberikan ucapan tahniah. Berikanlah berita gembira mereka yang datang ke rumah Allah di waktu malam dalam kegelapan malam, bahawa mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Basyiri al-masya'ina ilal masajid fi zulamil lail binuri tam fi yaumil qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat, berikan berita gembira mereka yang berjalan pergi ke rumah Allah pada kegelapan malam. Maghrib, isya, subuh. Apa yang mereka dapat nanti di alam akhirat? Binurin tam, dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, Nabi pesan kepada para sahabat, mereka yang berulang alik ke rumah Allah, alladzina ya'tadu nabil masajid fashhadu lahu bil iman. Mereka yang pergi zihabun wa'iyabun, pergi ke rumah Allah. Wahai sahabat-sahabat, bersaksilah bahawa mereka yang ada ciri ini, mana zaman, mana keadaan pun, lahu bil iman, mereka itu ada iman. Tiga, antara 7 golongan yang mana ketujuh golongan itu akan mendapat payung naungan Allah pada hari yang tidak ada payungan kecuali naungan Allah. Antaranya ila warajulun mu'allaqun bil masajid qalbuhu bil masajid, lelaki yang hatinya tergantung-gantung di dalam masjid. Oleh sebab itu tuan, saya mulai kuliah kita, tazkirah kita malam ini dengan mengucapkan tahniah. Tahniahlah tuan.
Dalam tempoh maghrib dan maghrib bulan Isyak, kita akan membincangkan suatu perkara yang besar. Tuan-tuan, bila mana kita bercakap tentang agama, bercakap tentang Islam, bercakap tentang iman, bercakap tentang awal bilik kepercayaan kita, tuan-tuan, semua perkara itu perkara yang besar. Membabitkan Quran, membabitkan hadis, membabitkan persoalan sirah, membabitkan persoalan membangunkan kualiti kerohanian. Perkara-perkara itu besar. Dan insya-Allah lah tuan-tuan, tajuk yang saya nak pilih tuan-tuan pada malam ini ialah apa yang berkaitan tentang kematian, al-maut. Dan saya nak kecilkan perbincangan itu tuan-tuan, ialah kepada sebab-sebab seseorang itu mendapat kematian yang baik. Asbabun husnul khatimah, sebab-sebab seseorang itu mendapat kematian yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Kita semua nak mati. Mau mati akan mati, tak mau mati mati, suka mati tak suka mati kita akan mati. Dalam kehidupan ini tuan-tuan, semua perkara tak pasti. Apa yang akan berlaku lepas Isyak ni tak pasti. Anak kita sekolah perisa dapat nombor berapa A, tak pasti. Esok lusa bagi mereka yang bujang nak kahwin dengan siapa, negeri mana, tak pasti. 10 tahun akan datang, tak pasti. Anak kita keluar universiti, kolej, apa kerja, tak pasti. Namun yang pasti tuan-tuan ialah kematian. Namun yang pasti ialah kematian. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah dari kalangan orang-orang mukmin yang paling cerdik, akias mukmin? Nabi SAW menyebut aktaruhum lil mauti dzikra, mereka yang paling banyak mengingati kematian. Wa istidadun lahu, mereka yang banyak melakukan persiapan yang serius menghadapi kematian. Baiklah tuan-tuan, sedang jemaah untuk Allah SWT. Jelas tuan-tuan, kita biasa dengar cerita pasal orang mati. Dulu tak jauh dari tempat tuan-tuan ini ada orang meninggal dalam keadaan solat, masuk solat Allah. Keluar ceritanya, ciri-cirinya, subhanallah. Kalau tadi tuan-tuan nak hujan, cerita dia dan antara ciri yang ada pada arwah. Hujan daripada rumah tu, kalau ada motor tuan-tuan di bawah payung datang. Walaupun kalau orang kaji lagi dalam, dia adalah kaedah fiqah, kalau hujan lebat tak apa tuan-tuan, boleh sembahyang seorang, boleh sembahyang dengan jemaah. Tapi apa nama dia mau mengimarah, kalau dia tak datang tak ada orang azan. Kemudian kita dengar cerita bagaimana ada orang meninggal 10 tahun, kemudian kuburnya terpaksa digali kawasan kubur itu kerana terpaksa buat kawasan beraya. Fatwa kata okey, gadilah 10 tahun, 11 tahun, jenazahnya subhanallah, kain kafannya masih sempurna, baunya. Saya tahun lepas pergi ke Boja dengan satu pegawai daripada Johor. Ialah kita dapat masa pergi buat korban di Boja, kita buat grup. Dan dia pula menguatkan balik-balik pulang di kota ni, dia pun hantar gambar dia cerita sendiri. Kemudian orang tua cerita ni subhanallah. Dan saya tuan-tuan ada pengalaman peribadi melihat sendiri jenazah seorang muslimah pelajar Malaysia
sehat, cek darah 40 tahun, cek status kesihatan tuan, subhanallah, okey, sebab mengamalkan gaya hidup yang sehat. Pusing padang bola tuan, pagi 6 pusing. Sihat, fitness okey, tidak macam itu. Jangan terpedaya, kata Al-Imam Ibn Jauzi, dengan mudahnya kita, dengan sihatnya status kesihatan kita. Sebab apa? Maka sesungguhnya ramai pada zaman itu yang mati daripada kalangan mati tua akal sedikit. Wa akthar man yamutu syubban, yang mati dalam keadaan usianya muda. Akal. Tidak zaman Imam Ibn Jauzi, zaman kita tuan yang mati accident orang muda-muda, yang mati mengampit orang muda. Maka yang diinginkan itu berhati-hatilah daripada terjebak, daripada melakukan maksiat, kerana akibatnya sangat buruk. Betapa ramai orang yang berterusan melakukan maksiat, lalu matinya dalam keadaan menyesal daripada apa yang telah didalami di alam dunia yang buruk. Irtani khamsan qabla khamsin, Nabi SAW bersabda daripada Ibn Abbas, hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Bahari, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla safari, wa faraghaka qabla syughuli, wa syababaka qabla harami, wa ghinaka qabla faqri. Hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Tuan, semua daripada kita ni tuan, alal aqal, paling kurang tuan, kita ada satu itu, iaitu hidup sebelum mati. Kalau kita mati tuan, kita kena dipersiapkan, kena kapan, kena mati sebelum tuan, kena persiapkan, segerakan di bumi. Kita masih ada peluang yang terakhir. Kalaupun ada di antara kita yang dah sakit, kalaupun ada di antara kita dah tua, kalaupun kita pun dah jadi miskin, kita masih lagi ada kehidupan tuan. Dia bertani gemuk lah 5 daripada 5. Apa kata Sayyidina Umar pula tuan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu akan dihisabkan. Wadinu a'malakum qabla an tuzana alaikum, timbang-timbangkan amalan sebelum akan ditimbangkan amalan ke atas. Baik tuan, bincangnya suami dan isteri yang Ustaz, agak-agak nampak calon ahli syurga. Isteri bertanya, abang rasa yang punya agak-agak calon syurga? Bincang. Biasa kita bincang masalah nak beli tanah, nak beli rumah yang kedua, bincang pasal keuangan, bincang persoalan tentang masa depan kita. Pada tugas dan jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Abu Mahmud Nasir tuan, ataupun Abu Ammar, dalam kitabnya tuan Perjalanan Menuju Alam Akhirat, meletakkan tuan ada 8 sebab seseorang itu mendapat kematian yang baik. Saya, tuan dan puan sedang jemaah betul oleh Allah SWT sekalian, mari kita muhasabah ke-8 ada alhamdulillah tuan, tak ada kena bagi ada. Ada insyaAllah kita pertahankan, tak ada kena bagi ada dalam kamus perjalanan kehidupan kita, insyaAllah. Are you ready? Baik, santai sikit lagu kita tuan. Yang pertama, iqamatul tauhid lillahi jalla wa ala. Yang pertama kata Syekh Abu Mahmud Nasri Abu Ammar, yang pertama menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya urusan yang berkaitan tentang akidah bukanlah urusan yang kedua, sekunder, sehinggalah boleh kita menunda-nundakannya ataupun mentaatkannya. Bahkan ia merupakan perkara asas dasar yang tertegak ke atasnya akan agama.
sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wal jannatu haqq wan naru haqq adakhalahu Allahu jannata ala ma kana min al-amal. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Tunggal, tidak ada yang berhak dipersekutukan dengannya, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, dan syurga itu benar, neraka itu benar, maka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga di atas apa yang telah diusahakan, yang telah diamalkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dalam Kitabul Anbiya dan Imam Muslim dalam Babul Iman. Jadi tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan persoalan akidah. Mari kita tengok tuan-tuan,
tuan-tuan, perjuangan akidah adalah perjuangan yang penting. Jangan segala bentuk perjuangan kita menentang perjuangan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iqamatut tauhid lillahi jalla wa ala, hidup kita, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, peribadatanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Dan kita menjawab kepada poin kita dengan Allah, qala alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, Rabb kamu? Qalu bala sayyidina, bahkan kita menjawab, semua roh-roh telah menjawab, bahkan wahai Allah kami telah bersaksi. Allah adalah Tuhan kita ketika maghrib dan isyak dalam masjid. Allah juga adalah Tuhan dan Rabb kita dalam agama, dalam ekonomi, politik, pentadbiran negara, menyusun isu-isu masyarakat. Allah tempat dulu. Bukan kita menerima Allah pada amal-amal, upacara-upacara rasmi, pada keadaan dan situasi bahkan hari-hari ini. Tidak. Bahkan Allah SWT adalah Rabb kita dalam semua urusan. Tuan-tuan sekalian dimana Allah SWT, hari ini orang cakap tentang hulu. Alhamdulillah, perkembangan yang baik semua syukur. Wahai ayah, wahai ibu, wahai suami, sampaikan perkara ini juga kepada anak-anak kita dan isteri. Wanita perpenalan, tuan-tuan, keluarga kita kan, sampaikan kepada anak. Dulu bila Brunei nak buat atau bahkan ada video orang hantar, tuan tunjukkan kepada anak, kalau nak tengok ni satu negeri jiran kita tak laksanakan Islam, buat solat syukur, buat kubur Yesus, ada tempat kita buat alhamdulillah syukur, kita bersyukur kepada Allah, kita bergembira. Mudah-mudahan tuan terjaga iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan, yang kedua tuan, sebab seseorang itu mendapat husnul khatimah ialah at-taqwa. At-taqwa. Tuan-tuan, at-taqwa ini biasa kita dengar khatib berkhutbah di mimbar hari Jumaat. Mari kita tengok tuan beberapa definisi takwa. Beberapa definisi takwa. Telah datang seorang lelaki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertanyakan kepadanya tentang takwa. Maka Abu Hurairah memberikan respon, apakah kamu pernah melalui satu jalan? Hal akhadta tariqan dza syaukin, pernah tak kamu melalui satu jalan yang mana jalan itu penuh dengan duri? Maka berkatalah sa'ilun, na'am, aku pernah melalui satu jalan yang penuh dengan duri. Maka apa kata Abu Hurairah, bagaimanakah respon kamu, cara jalan kamu? Fakaifa sana'ta, maka berkatalah lelaki, apabila aku menampak duri sebelah kanan, kaki aku pergi sebelah kiri. Kalau duri depan itu ada kiri, kaki aku melangkah ke sebelah kanan tempat yang tak ada duri. Begitulah keadaan aku berjalan. Maka Abu Hurairah menyebut, qala Abu Hurairah, zakat taqwa, maka itulah yang dimaksudkan. Tuan dan puan yang berkata Allah, sejak subuh tadi sampailah Nabi Isyak ni, kita akan melalui dalam kehidupan kita tuan 5 perkara, 5 persoalan dalam hidup. Dan 5 inilah tuan yang kalau bolehlah saya sebut ini dalam konteks perhatian, menghantui. Yang pertama persoalan wajib, yang kedua persoalan sunnah, yang ketiga persoalan harus, mubah, yang keempat persoalan makruh, dan yang kelima persoalan haram. Daripada pagi subuh tuan sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isyak tuan, kita akan
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristighfar. Seorang ayah mengatakan
orang menginati kematian ini ukrimu bi thalathati asya, dan ketuan pengarang ini akan dimuliakan Allah tiga perkara. Yang pertama, dia akan mempercepatkan taubat, hatinya lembut, dan yang ketiga tuan, wa nasyatul ibadah, iaitu nasya', cergas dalam melakukan ibadah. Wa man nasyal maut muqiba bi thalathati asya, orang yang lupa akan kematian, tak banyak dia akan mati, dia akan dihukum dengan tiga perkara. Yang pertama, dia akan menangguh-nangguhkan taubat. Kalau ustaz muda lagi, besok tak boleh dari depan. Yang kedua, dia akan meninggalkan redha Allah, dia akan mencari redha manusia. Yang ketiga, dia bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Wa takasuru fil ibadah, dia malas ibadah. Kerja-kerja dia tuan, tak pula kalau semayang kan pukul 4.10 semayang, zuhur kan boleh terus sekali awal waktu semayang asar. Umur dah 50 tahun dah boleh cakap lagi. Malas sekali package, dia istilah boleh buat package lah. Semayang pukul 4 subuh, habis semayang dulu kita akan masjid 5 minit dapat balik juga semayang asar berjamaah awal waktu takbiratul ihram itu dapat pulang lagi. Tapi semayang zuhur tu kan tak kasut, bermalas-malasan. Jadi tuan-tuan, yang keempat, kita nak dapat mati yang baik, hidup kita diwarnai dengan banyak mengingati mati. Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minin akyas, wal aktaruhum lil mawti dhikra wa asyaduhum istiqdadan lahu ulaika akyas. Hadis riwayat Majah dan Nabi ditanya, siapakah di kalangan mukmin orang yang paling cerdik, bijaksana dan bijaksini? Kata Nabi, ada dua ciri, orang yang paling banyak mengingati kematian, dan yang kedua, cirinya ialah serius melakukan persiapan menuju kematian. Mereka itu adalah orang yang dan tengoklah Sultan Muhammad Al-Fatih, lilitan serbannya adalah kain kapan yang akan menutupi jasadnya kalau tiba ajalnya syahid. Maka tuan, kematian dijadikan sebagai sumber motivasi, dynamo rabbani, yang sampaikan dia menepati hadis Nabi, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, kalau kita nak cerdik, kita kena